Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang. Baik, apa khabar semua pada hari ini? Boleh dengar suara? Boleh dengar suara? Suara sejelas, visual, video okey? Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Saya doakan semua dalam keadaan sihat walafiat. Ya, ya dah makan ke semua ni? Ada yang belum pukul 5 belum makan lagi? Dah makan kah? Okey, alhamdulillah. So dah makan katanya. Dah takkan pukul 5 tak makan lagi. Ada pelajar yang mana yang saya pernah jumpa, dia makan sehari sekali je. Sehari sekalinya. Katanya program on diet. Tapi kalau sebenarnya kalau you pergi jumpa dietitian, ya, sebenarnya diet yang sebenar bukan makannya skip makan, tak. Ya, dia makan on time juga tetapi dengan portion yang betul. Alright? Okey, tak apalah. Kelas ini bukan kelas diet. Yang pastinya guys, kita dah masuk day 3 guys. Day 3. Okey. So, para pelajar dikasihi sekalian, hari yang ketiga ini kita akan sambung semula kelas matematik bagi yang mana bersama dengan saya pada hari pertama. Siapa tu yang bersama dengan hari pertama? Hari pertama, hari yang kedua dan hari yang ketiga yang tak skip lagi kelas saya. Okey, alhamdulillah ramai juga rupanya ya. Alhamdulillah. Okey. So, terima kasih. Siapa yang hari yang baru 2 hari, mungkin dia hari pertama dan hari ketiga ataupun hari kedua dengan hari ketiga. Ada tak? Okey, ada juga ya, baru dapat join 2 hari. Okey, siapa yang kali pertama ni, first day ni dengan saya ni? Siapa first day ni? Okey. Alright. So ada juga yang baru first day ya. Okey, tak apa insya-Allah. Baik. Siapa yang first day ya, second day, this is the first day dia ke, second day dia ke ataupun third day dia bersama dengan kita? Kita nak uji siapa yang setia bersama dengan PTN Studio sehingga ke hari yang ketujuh. Ketujuh hari dia join, dia tak pernah terlepas. Kita nak tengok siapa yang setia. Okay? So para pelajar dikasihi sekalian, alright, so kita mulakan dulu. So di bawah ni ada satu link yang tengah bergerak dengan you, iaitu link Telegram channel PTIN Studio. Boleh join. Siapa yang masih belum join, boleh join. Siapa yang ada grup-grup WhatsApp ke, Telegram group ke, nak sebar dengan kawan-kawan you, dipersilakan sebarkan. Dan siapa yang nak ambil video, nak tangkap gambar, lepas tu sambil-sambil belajar kan selama 45 minit sesi matematik ni, nak ambil gambar, video dan sebagainya, nak upload di IG, jangan lupa tag sir. Alright? So, siapa tahu IG sir? Siapa yang masih ingat IG sir? Boleh komen di ruangan chatting. Apakah nama IG sir, username? Yes, Syafiq Aiman, terima kasih. Ui, ramai. Apa 47 tu salah tu? Ya, Mathness 49 Mathness 49. Mathness 49 ya. Okey, so jangan lupa ya, tag dengan saya, nanti saya akan repost balik semula insya-Allah. Okey. So guys, tanpa melengahkan masa lagi guys. So petang ni masanya singkat, tak lama, alright. So kita akan gunakan sebaik yang mungkin. Baik, apa yang kita akan belajar pada hari ini guys ya? Apa yang kita akan belajar iaitu satu chapter yang bagi saya chapter yang menarik juga. Hari yang pertama, hari yang kedua kita dah belajar berkaitan dengan kuadratik ya. Hari yang ketiga ni kita nak cuba cover chapter 2 form 4. Guys, chapter apa tu? Chapter apa tu chapter 2 form 4 ni? Chapter 2 form 4. Sudah cikgu tak suruh post dia aja. Chapter 2. Ya, terima kasih Faiz Rosli ya. Okey, asas number ataupun number base, alright? So, baik. Saya yakin bahawa pelajar-pelajar, bukan kata pelajar form 5 of course lah dah belajar bab ni. Form 4 mesti dah belajar kan? Sekarang ni dah bulan 7, ya, mesti dah belajar. Jadi bagaimana kamu rasa bab ni? Adakah susah ataupun senang? Okey, siapa sebagi level lah. Kalau saya bagi level daripada 1 hingga 10. Ya. Chapter number base ataupun asas nombor. Di manakah level kamu? 10 paling susah, 10 sorry. Sekejap, sabar. 10 tu maksudnya you kuasai sepenuhnya. Maksudnya you pakar lah bab 10 ni, memang tak ada masalah, 10 per 10. Kalau 1 ni paling teruk lah. Maksudnya memang kosong terus lah. Okey, alhamdulillah nampak majoriti 5 per 10. Saya dah belajar dekat kelas asas nombor, alamak tak sempat ada ni. Oi, majoriti ni 8, 9, 10. Okey. Oh, ada yang 4 juga, ada yang 6 ya. Okey, so majoriti 4 ke atas. Okey, tak apa. Jadi siapa yang 9, 10, 8 sebagainya tak apa. Jadikan sesi petang ini sesi yang ulang kaji. Boleh tak?
Ya, kalau you boleh respon dengan responlah apa jawapan kamu dan sebagainya. Wow, ada yang sampai 12. Adam, terima kasih Adam. Power sangat tu. Okey, jom kita teruskan dengan asas nombor. Okey, izinkan Sir untuk gunakan whiteboard sekejap. Alright. No whiteboard. Okey, kita nak berbicara berkaitan dengan kita punya asas number ya, number base ya. Baik, silibus baru KSSM dia cover banyak dia punya base ya. Kalau dulu dalam kita punya silibus KBSM yang lama lah, senior you yang ambil KBSM tu, dia cover base 2, base 5, base 8 dengan base 10 je. Okey, saya ulang balik semula, base 2, base 5, base 8 dan base 10 je. Right. Tapi untuk silibus yang baru ni, okey, asas nombor ya, saya tulis base lah ya, saya tulis base lah ya. So dia cover banyak. Ya, dia cover banyak. Iaitu, jangan kata ada base 1 ya. tak ada ya. Dia bermula dengan base 2, base 3, base 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Okey, boleh? Ya. So, baik, base 2, base 3, base 4, base 5, base 6, base 7, base 8, base 9, base 10. Bertuahlah kamu. Ya, bertuahlah pelajar-pelajar KSSM. Sebab apa? Sebab you belajar banyak base ni. Okey, cuma kita cuba ulang kaji balik semula, ya. Di setiap base, apa maksud base? Okey, nombor yang biasa kita gunakan adalah nombor yang dikategori dalam base 10. Daily life kita lah, daily life kita. Okey, daily life kita. Daily life kita ni maksudnya penggunaan harian lah. Contohnya you pergi ke kedai, mak bagi you duit RM100 pergi beli makanan contohnya, dan baki you, katalah makanan you RM47 dan baki RM53, dan semua proses itu adalah proses yang menggunakan asas 10, base 10. Dan untuk base 10 ni, digit yang kita boleh ada, apakah digit-digit yang ada untuk base 10? 0 until 9. Maksudnya dia boleh pergi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Apakah contoh-contoh kita punya asas 10? Contoh ya. Video okey ke? Video okey ya. Nampak macam sebelah sini macam agak tersekat sikit, tapi dia orang okey. Alright, cun. Okey, so 0 sampai 9 0 sampai 9. Maksudnya contohnya macam digit dia lah, contoh 93 ataupun 931. Nampak digit yang paling tinggi you boleh main adalah digit 9. Digit yang paling rendah adalah sifar lah. So boleh letak kat sini sifar juga, tak ada masalah. Okey, dan kalau kamu perasan untuk setiap base ini, digit dia yang paling tinggi adalah sebelum base tersebut. Contoh-contoh, kalau base 9, apakah digit-digit yang boleh diwakili oleh kita punya base 9? So, what is a digit that can cover for the base 9? 0 until 8. Good, very good. 0 until 8. Contohnya base 9 ni, saya bagi dekat kamu ya, base 9. 8 boleh tak 8? 8 boleh? 8, 0, 9. Boleh tak macam ni? 809. 809 tak boleh. Kenapa 809 tak boleh? Sebab ada 9 ni, nampak? Tak cantik. Ya, sebab kalau base 9, digit-digit dia mesti 8 dan ke bawah. Mungkin 808 ke, 807 ke, 806 dan sebagainya. Dia tak boleh 9. Begitu juga dengan kita punya base-base yang berlainan. Contohnya 8. So digit-digit dia mesti 0, 1, 2 sampai 7 saja. Kalau 7 mesti 0 sampai 6. Kalau 6 0 sampai 5. Alright? So kalau 2 0 dengan 1 je. 0 dengan 1 je. Okey, setakat tu okey ya. Boleh ya. Right, so saya harapkan kamu dapat faham ni ya, number base kita ni. Siapa yang pakar tu, kita jadikan dia sebagai revision balik semula. Okey, dalam bab base, number base ni, right, ada dua benda yang paling penting yang you kena faham. Yang you kena expert. Yang you kena pakar, you kena mahir. Iaitu, ada dua benda ya. Ada dua benda. Iaitu proses untuk menukar kepada base 10. Dan juga bagaimana daripada base 10 nak tukar kepada selain daripada base 10. Dia anggap macam ni kawan. Dia anggap macam ni. Ya, base 10 ni dia jadi macam anchor tau. Dia jadi macam pasak tau, pasak. Maksud saya pasak macam ni. Siapa pun nak pergi kepada base mana-mana pun, dia mesti berjumpa dengan base 10. Base 10 ni macam big brother kawan. Macam big brother. Contoh ya, contoh. Katakanlah you nak tukarkan base 2 nak tukar pergi kepada base 9 lah misal kata. Ini base tau. Ini bukan nombor ini base base number. Kalau base 2 nak pergi kepada base 9, you tak boleh jump terus pergi kepada base 9.
dia mesti berjumpa dengan orang tengah. Betul, mesti berjumpa dengan base 10 dulu. Kita kira manual kan guys, calculator tak banyak penggunaan base dia. Sekarang ni sebab banyak digit yang kamu base yang kamu main dah ya. Maksud dia mesti berjumpa dengan orang tengah dulu. Serupa macam ni lah, serupa macam ni. Contoh je. Katalah sekarang tak boleh lah sebab kamu baru tingkatan 5 kan. Bercinta pun masih bercinta monyet lagi. Ya, contoh lepas habis SPM lah ya. So umur kamu pun dah umur 22 lah ketika tu ataupun umur 23. Right? Kamu minat dengan seorang awek ni, contoh ya, kamu minat dengan seorang awek ni. Dan kamu nak ajak dia keluar. Kamu ni orang yang sopan, orang ni penuh dengan adab. Dia tahu bahawa nak tackle awek ini, dia mesti tackle mak ayah dia. You masuk ke rumah, you terus boleh bawa ke anak dia keluar rumah. Tak boleh. You mesti berjumpa dengan mak ayah dia dulu. Baru you boleh jumpa dengan anaknya. Jadi dalam base 10 ni, macam orang tengah lah. Orang tengah. Kita anggap macam dia big brother. You kena datang jumpa base 10, baru you boleh pergi kepada base yang lain. Okey, sebab itu saya katakan, ada dua proses yang kamu kena faham. Ya, dan kamu kena mahir. Yang pertama, masa ada experience ke? Tak boleh. Bahaya nak sebut ni. Experience ada lah ya. Sebab dah anak pun dah ada anak 3 dah kan. Gitu. Kan? Experience ada lah tu. Okay, so guys. Asas yang pertama. Okay, yang you kena ada. Kita ada base 2, base 3, base 4. Boleh nampak tak? Boleh ya? Base 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 lah. Dan 9. Sepadam ni sikit. Dan 9. Selain daripada 10 lah cerita dia. Selain daripada 10. Ya. Bagaimana kesemua base ini, kamu nak tukar kepada base 10. Ini skill yang kamu ada yang pertama. Kena ada yang pertama. Okay. So, skill yang pertama adalah bagaimana daripada asas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ni nak pergi pada asas 10. Dia ada satu cara. Okay. Dan yang kedua, kamu kena mahir bagaimana daripada asas 10, kamu nak tukar kepada base 2, base 3, base 4, base 5, base 6, base 7, base 8, base 9. Maksudnya semua ni lah, nak tukar kepada semua ni lah. Okay. So, kedua-dua ni adalah asas yang paling penting dalam bab ni yang kamu kena mahir. Okay. So, setakat tu jelas ke guys? Setakat tu okey ke? Baik. Boleh lagi ya? Okay, Alhamdulillah. So, kalau macam tu guys, saya tak nak gunakan whiteboard untuk explain. Kita terus pergi kepada kita punya bahan lah dekat skrin kita. Biar saya tunjukkan kedua-dua contoh tu melalui skrin laptop kita lah. Macam tu. Okay. So, okay, boleh nampak skrin saya tak sekarang? Boleh nampak ya? Okay, so e-book ini dinamakan sebagai Kasih Gegar. Okay, so ada sedikitlah pesanan ini adalah pesanan-pesanan kod-kod daripada tim PT Studio lah. Never regard, study as a duty, but as an invaluable opportunity to learn. Alright? Okay, so guys, kekal fokus dengan saya. Okay, kekal fokus dengan saya. Okay, example 1 dengan example 2 kita nak tunjuk bagaimana kita nak tukar kepada asas 10 dan juga asas 10 nak tukar kepada asas selain daripada 10. Method dia sama je. Method dia sama je. Okay. Boleh tengok dekat sini ya. Sekejap. Okey, so kita pergi pada example 1 dulu. Okey, sekarang ni kalau kamu lihat dekat sini, okey. Example 1 ni kita nak tunjuk latihan bagaimana kita nak menukar asas 9 kepada asas 10. So you want to convert base 9 into base 10. Alright? Okey, cara dia macam ni guys, ya, cara dia. Kalau kita nak tukar apa-apa base lain daripada 10, nak tukar kepada base 10, kita akan pakai teknik table. Ya, saya akan buat table. Dan table kita, okey, perhatikan ya. Alright, so kita gunakan table kita ya. Kita akan ada 4 kolom. We have 4 columns ya. And 2 rows. Okey. Dan kenapa kena ada 4 kolom? Sebab nampak digit dia ada 2, 5, 1, 3. Ya? So kita letakkan 2, 5, 1, 3. Nak letak kat sini pun boleh, kamu nak letak kat bawah pun boleh juga. Mana-mana. Okay? Nak letak kat sini pun boleh juga. Ya? Saya letak dekat atas dulu. 2, 5, 1, 3. Ingat, kalau kita punya base 9 ataupun base apa-apa nak tukar kepada base 10, kita akan pakai teknik kotak. Okay? Saya selalu sebut dengan pelajar-pelajar saya, teknik dia dinamakan sebagai teknik kotak. Alright? Okey, so sekarang ni kalau boleh lihat kat sini, ini base apa guys? Ini base apa? Kamu tengok di situ. Itu base apa? Okey, go. Ya, base apa yang kita ada sekarang ni? Kita asalnya base 9, betul tak? Base 9 ya. Good. Thank you. So base 9. Kita mesti mula dengan 9 tu di luar, di belakang.
Ya. So mulakan dengan 9 to the power of base 9 to the power of 0. Okay, move. 9 to the power of 1, 9 to the power of 2, 9 to the power of 3. Gitu. Okay, boleh ya? Kita mulakan 9 to the power of 0, 9 to the power of 1, 9 to the power of 2, 9 to the power of 3. Okay. Seterusnya apa yang akan kita buat? Okay, setiap kita punya kita panggil apa ya? Kolom lajur kita ni kita akan darabkan dia. Okay, kita akan darabkan dia. So maksudnya kalau 9 kuasa sifar berapa? 1 kan? So you darablah 9 kuasa sifar darab sama dengan 1 1 darab 3. 9 kuasa sifar darab 3. Yang ini pun sama juga. 9 kuasa 1 darab dengan 1. Alright, so kita ada 9 kuasa 2 darabkan dengan 5. Ini 9 kuasa 3 darabkan dengan 2. Kawan. Lepas tu nak buat apa guys? Setiap kolom kita ni, dia dah ada masing-masing punya pasangan. Nampak? Pasangan yang pertama, pasangan yang kedua dan sebagainya. Yes, kita akan kena tambahkan semua ini. Okay, kita akan tambah semua ya. Kita akan tambah semua. Dan kita akan dapat jawapan kita dekat situ. Apakah jawapan akhir kita? Baik. Boleh pakai kalkulator kamu pun boleh. Ya. Wow. Laju minta tolong ya. Minta nyawa. Ada 1875, ada 1873. Yang mana satu ni? Kira balik. Kira balik. Siapa betul? Siapa salah? Come on. Siapa yang betul ni? 9 kuasa 3 darab 2. Okey, yang betul apa? Salah lah cikgu. Okey, baru tahu ada cara dia. Okey. So kita ada 1875. I win. Okey, so kita punya jawapan akhir adalah 1875. So guys, ini adalah kita punya apa guys? Ini adalah base apa sekarang? Ini dah memang dijadikan base 10, asas 10. Maksudnya, kalau kita gunakan cara ini, maksudnya memang kita tengah tukarkan yang base tersebut, apa-apa saja base, kepada base 10. Dan kalau kita perhatikan, cikgu, kenapa 9 kuasa 0? Kenapa 9 kuasa 1? Why 9 to the power of 2? Why 9 to the power of 3? Tajuk pun adalah base number. Dan kalau kita belajar dalam indeks, guys, masih ingat lagi indeks kamu? Contohnya A kuasa M darab A kuasa N. Kalau nampak, kalau as A dengan A ni, asas yang sama, kuasa boleh buat apa? Kuasa boleh tambah, betul tak? Kuasa boleh tambah sebab kita punya asas yang sama. Saya nak tekankan apa? Nak tekankan yang A ni. A ni kita panggil sebagai apa? Ini kita panggil sebagai asas ataupun base. Dalam kita punya indeks. Okey? Jadi sebab itulah kalau kita perhatikan, dekat bawah ni kita panggil sebagai apa? Yang nombor kecil ni, ini kita panggil sebagai base. Sebab tu kalau kita nak convert kepada base 10 balik semula, kita akan gunakan 9 ni sebagai base to the power of 0, base to the power of 1 dan sebagainya. Ikutlah berapa digit yang kita ada. Baik, ini kalau base 9. Bagaimana kalau saya kata macam ni? Contoh kita ada 2513 base 5. Nak convert into base 10. Ada idea tak? Boleh guna kalkulator tak? Tak boleh guna kalkulator. Ada idea tak? Ya, kita masih gunakan kotak kita, betul tak? Sama juga cara dia. Gunakan base 5. Dia kali-kalilah. Tapi tak ada orang pentegur sesuatu. Saya tengah buat ada satu careless mistake ni. Saja saya perangkapkan sedikit tu. Kaedah-kaedah yang sama. Tetapi sebenarnya kalau kamu buat macam ni, ada masalah sikit lah kawan. Siapa dapat detect? Apa masalah yang saya cuba cadangkan kepada kamu untuk detect tu? Tak boleh 5, tak boleh 5. Kenapa tak boleh 5? Sebab kan saya dah bagi tahu dekat kamu dekat skrin. Cuba tengok dekat whiteboard sekejap, Kim. Dah hilang pula. Saya dah padam tadi. Sebab dalam base 5 tak boleh ada digit 5 dan ke atas. Kalau base 5 mesti digitnya adalah 4 dan ke bawah. Kalau saya kata base 9 mesti 8 dan ke bawah. Kalau kita punya base 10, 9 dan ke bawah. Jadi kalau kita lihat balik semua dalam skrin kita, kawan, tada, ini adalah base 5. Maka digit-digit yang ada pada nombor tersebut mesti 4 dan ke bawah. Kawan, tiba-tiba saya letak kat sini 5. Ini yang saya kata ni ada problem ni. Ya, so kita kena gantikan. Dia mesti digit 0, 1, 2, 3 ataupun 4. Okay, take note guys. Jangan sebab kecil tu korang rugi tau. Okey, so guys, kita teruskan lagi. Baik.
Jadi kat sini saya cuba gantikan kita punya 2413. Ataupun kalau saya nak kekalkan 2513 boleh, tapi suka-suka je saya tukar base dia 6. Dia boleh base 6, 7, 8, 9 ya, ataupun base 10 ya. Okey, so kalau macam ni teknik dia samalah. Kita akan senaraikan 2513. Now, what is our base just now? So this is a base 6 ya. Kita akan mulakan dengan base 6. Mesti mula daripada belakang tau. 6 to the power of 0, 6 to the power of 1, 6 to the power of 2, 6 to the power of 6 to the power of 3. Okey, lepas tu darablah pasangan-pasangan dia, lepas tu kamu selesaikan. Cepat tekan kalkulator. 6 to the power of 3 times 2. Wow, lajunya. Plus 6 to the power of 2 times 5. Ya, plus 6 to the power of 1 times 1. Plus 3 je lah tu. So 6 to the power of 0 is equal to 1 times 3. So what is your final answer? Yes. Terima kasih, 6 to 1. Okay. So para pelajar ni kasih sekalian. Okay. So saya ambil soalan zati. Kalau ada soalan macam tu dalam exam kena buat macam mana? Maksudnya soalan yang mana? Adakah kamu merujuk pada tiba-tiba ada asas 5 tadi dengan digit 5? Kalau macam tu tak mungkin lah. Kalau macam tu tak mungkin. Ya, sebab apa? Sebab dia akan jadi invalid number. Dia tak mungkin berlaku dekat situ. Okey? Kecuali kamu buat proses penambahan ataupun penolakan, nanti mungkinlah ada dekat situ. Cuma kita akan ada tambah sikit kat sebelah dia. Nanti kita akan cerita tentang penambahan dengan penolakan. Okey? Baik. Guys, untuk pengetahuan kamu, untuk silibus yang lama KBSM, bab ini ya, bukan belajar masa form 4. Ya. Dia belajar masa mana? Dia belajar masa form 5, chapter 1 form 5. Dulu. Tapi sekarang dibawa ke form 4 chapter 2. Dan untuk pengiraan ini guys, ya, ke semua bab ini, ya, dia hanya masuk kertas satu je. Dululah, ya. Sekarang silibus KSSM kita tak pasti, tapi kita just get ready je. Okey, segala kemungkinan yang ada dalam KSSM. Kalau dah masuk ke kelas 2 pun, apa dah hal, buatlah kotak-kotak, lepas tu didarab tambah-tambah je. Ini jalan kerja yang kita ada pun. Kan? Begitu, ya. Okey, kalau tak tulis base 10 dekat belakang kira salah ke? Salah. Sebab number base ni kita mesti ada base 10 dekat belakang, ataupun base 9, base 8, base 5, base 7 dan sebagainya. Sebab tajuk pun adalah base number base. Okey? Kalau nak letak base 10 boleh je kan tak letak. Tak boleh, kena letak. Dalam bab ni memang kena letak. Kena letak. Okay. Alright, so kita move guys. Kita move. Alright, so boleh tak? Macam mana nak tukar kepada base 10? Ingat kalau base 10 mesti tukar menggunakan kotak. Ya. So kalau kamu ada cara yang lain boleh, tak ada masalah. Okay. So now kita move kepada example 2. Example 2 yang saya tunjukkan adalah kita punya cara untuk convertkan base 10 into the base 6. Kan saya kata dua cara tadi. Kamu tengok dekat whiteboard balik semula. Tengok whiteboard kita balik semula. Okey. Kan saya kata asas yang pertama kamu kena tahu bagaimana nak menukarkan base selain daripada base 10 itu pergi kepada orang tengah dia. Tak kisahlah 2 pergi 10 ke 9 pergi ke 10 dan sebagainya kan. Asas yang pertama bagaimana nak tukar base 10, kita akan gunakan table. Okey. Asas yang kedua yang kita akan belajar adalah bagaimana daripada base 10 kita nak tukar kepada asas selain daripada base 10. Okey, jom kita tengok. Cara yang paling common ya adalah kita menggunakan repeated division, pembahagian berulang. Ya, pembahagian berulang. Pembahagian berulang ni adalah sebenarnya pembahagian berulang ni kamu ada belajar dulu juga. Ya, saya ambil 5104. Okey. So ni base 10 tau ya. Kita nak kena bahagikan dengan berapa? Kita kena bahagikan dengan base apa yang kita nak. So base yang kita nak dalam kes ni adalah base 6 ya. We want to convert into the base 6, base 6. So kita nak kena bahagi dengan base 6. Tapi cara penulisan pembahagian kita ni seolah-olah kita menggunakan macam form 1 dulu kawan. Ingat kita tak form 1 dulu, tingkatan 1. Kita ada belajar nak cari apa? Highest common factor dengan kita punya lowest common multiple. Gandaan sepunya GSTK tu, gandaan sepunya terkecil, faktor sepunya terbesar. Ya Hanani, ya dia kata, ingat lagi tu, alhamdulillah. Tapi cara ni kita akan convert dia, kita akan bahagi sampai dapat kosong. Ya, kita nak tengok baki dia je. FSTB, yes, FSTB, GSTK. Kalau bahasa Melayu, bahasa Inggerisnya HCF, LCM, gitu. Okey, jom kita tengok. Kita nak bahagikan dengan 6. Baik, kita fokuskan hanya kepada pembahagian yang kita nak tengok baki. Baki tu akan jadikan kita punya base yang 6 tadi.
Okey, jom kita tengok sekejap dekat kalkulator. 5104, saya tunjukkan pakai kalkulator boleh? Tak kisah you pakai kalkulator apa sekalipun. Ya, so saya nak tunjukkan pakai kalkulator. Baik, kita nak tengok baki tau. Baik, kalau kita pakai kalkulator, tak kisah kalkulator apa pun. Saya ambil 5104 tadi, sebahagikan dengan 6. You dapat, nampak, dia ada pecahan. So, dalam kes ni ada baki. Betul, ada perpuluhan tu maksudnya ada baki. Jadi, kita akan ambil 850 je. Faham tak? Kita ambil 850 je. Okey, dekat skrin saya, tengok dekat skrin saya akan letak 850 tanpa perpuluhan tu di sini tau. 850. Maksudnya 5104 kita bahagi dengan 6, kita ambil ngam-ngam 850. Berapa baki dia? Macam mana nak tahu baki dia? Okey, untuk siapa yang rasa macam kurang cekap sedikit, pakai kalkulator balik. Tengok dekat kalkulator. Tadi kita bahagi dengan 6 dapat 850 dan perpuluhan. Yes, Adelina, terima kasih. Kita akan ambil 850 ni balik semula. Kita darab balik dengan 6. Kamu dapat 5100. Ya, 5100. Tadi kita bahagi 5104 kan? 5104 dengan 5100 berapa dia punya beza dia? Yes, kita punya beza adalah 4. Terima kasih. Jadi 4 tu kita tengok dekat skrin kita. Kita nak letak dekat mana 4? Kita mesti letak sebaris dengan 850 ni ada baki 4 dekat situ. Yes, boleh. Kita akan bahagi lagi dengan 6. Kita akan bahagi lagi dengan 6. Okey, jom tengok dekat kalkulator balik semula. 850 kita bahagi dengan 6. Dapat perpuluhan juga, 141. 141 kita tulis siap-siap dekat skrin. Kita ambil 141, kita darabkan dengan 6. You dapat 846. 846 dengan 850, berapa bezanya? Berapa bezanya? Bezanya masih 4. So, kita letak 4 di belakang skrin kita juga. Skrin kita juga. Okey, dekat skrin kita. Kita letakkan 4 dekat situ juga. Okey. Right. So, kemudian kita bahagi lagi dengan 6. So, guys, kita buat repeated division ni sampai dapat kosong. Sifar, ya. Kita bahagi dengan 6. Okey, so semua boleh buat kertas masing-masing. Tak perlu tunggu saya buat laju sedikit. Kemudian kita ambil 23. Dia ada 23. Saya letakkan 23 tanpa perpuluhan dulu. So, 23 darabkan dengan 6. So, kita dapat 138. So, 138 bakinya adalah 3, ya. Baki dia adalah 3. Lepas tu bahagi lagi dengan 6. 6 darab 4 jadi 24. So, 6 darab 3 lah 18. Sorry, 6 darab 3 18. Ya, 6 darab 3 18. So, baki dia adalah 5. So, ya, bahagi lagi dengan 6. So, you akan dapat 0 point something. Bahagi dengan 6 dapat 0 point something, letak 0. 0 darab 6 dapat 0. So, 3 tolak dengan 0, bezanya adalah 3. So, bagaimana cara untuk kita menulis sifat base 6 ni? Ya. Kita akan tulis daripada bawah naik ke atas. Ini cara pembacaan kita. Ya, ambil daripada bawah naik ke atas. Alhamdulillah, pakar-pakar kita berada dalam grup kita. Alhamdulillah. Maksudnya you betul-betul 78/10 tadi. Ya, jadikan revision. Baik, jadi maksudnya nilai 5104 tadi, 5104 ni, base 10, kita tukar kepada base 6 sebab kita dah bahagi dengan 6. Maksudnya baca daripada bawah naik ke atas, digit bawah ke atas ni, baki-baki kita ada 35344. Boleh? Berapa base dia? 353, 35344. Baca daripada bawah naik atas tu. Ya. So, base sekarang ni kamu kena letak base 6 dekat situ. Base 6. Sir, bagaimana kalau kita nak tukar base 9? Sir, bagaimana nak tukar base 8? Macam mana nak tukar base 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1? Pakai je lah teknik ni. Base 1 tak adalah, ya. Kalau kita nak, yes, Mahendran, thank you. Kalau kita nak tukar kepada base 2, just divide 2 lah. Divide 2, ambil berapa baki dia, letak kat belakang. Letak, kamu akan dapat kita punya jawapan. Kalau nak base 5, you bahagi dengan 5. Kalau nak base 7, bahagi dengan 7. Kalau nak base 9, you bahagi dengan 9. Okay, so ini cara yang paling general yang kita akan guna pakai. Tetapi specialnya guys, base 2, base 5, base 8 dan base 10, ya, sorry, base 5 tak ada terlibat. Base 2 dengan base 8, base 10 ni, kita boleh pakai kalkulator. Boleh pakai kalkulator. Tapi you bayangkanlah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 9 kita punya base. Cikgu tu lupa 6. Okay. So, 6 dekat mana? 2, 8 dengan 10, kita boleh pakai kalkulator. Okay. So, jom kita tengok dekat kalkulator kita. Guys, kita tengok dekat kalkulator. Baik. Kalau kamu nak pakai kalkulator, saya akan clearkan dulu skrin kita. Boleh nampak tak kalkulator kita? Boleh ya? Okey. Sekejap Mana kita punya kalkulator kita ni? Okey. Kalau kalkulator kita, make sure kamu kena letakkan mode base. Base 3 ni guys.
base 3. Kamu kena tekan nombor 3 ni. Dan kamu nampak dekat skrin kamu, skrin kamu sekarang dia ada D. D ni dia stand for what? D ni stand for macam decagon. Decagon, ingat tak decagon? Ini semua base ni. Decagon apa? Decagon adalah kita punya sisi 4, bukan desimal, decagon. Base 10. Maksudnya D ni base 10. Kamu tengok dekat warna hijau ni, warna hijau DEC. DEC base 10. HEX tak nak pakai. Kenapa HEX tak nak pakai? Sebab HEX ni dia merujuk kepada base 16. Yang kamu tak pakai pun base 16 ni. Okey, so ingat HEX ni tak boleh pakai ya. Sebab HEX ni dia gunakan kita punya base 16. Okey, kita ambil bin dulu. Tekan bin. Kamu tekan je bin. Dia tukar jadi B. Bin untuk apa? Binary number. Binary number ni adalah base 2. Base 2. Kalau OCT anggap macam oktagon. Oktagon sisinya berapa? Masih ingat lagi tak? Pentagon, hexagon, heptagon, oktagon. Yes, oktagon 8. Maka kamu tekan OCT nampak 8. Ya, so kita kalkulator ni hanya boleh pakai 3 saja base, DEC, bin dengan OCT. Kalkulator ni pun sama guys. Kalkulator pun sama. Walaupun secanggih mana kalkulator ni pun, ya, kamu nampak ada DEC, bin dengan OCT. Tapi saya tak nak tunjuk pakai kalkulator lah guys. Tak nak tunjuk pakai kalkulator. Sebab apa? Sebab dia ada 3 benda tu je. Ya, kalau nak guna juga boleh lah. Tapi saya tak nak tunjuk sebab kita kesuntukan masa. Kita nak pergi benda lebih kritikal. Ya. Pakai kalkulator senang je. Siapa yang terlupa ataupun siapa yang tak pernah pakai kalkulator tu, cubalah pergi kat YouTube ke, ya, cuba cari. Ataupun kawan-kawan kamu tolong ajar macam mana nak pakai. Senang je, sangat senang. Kalau saya ajar juga, dia akan jadi ambil masa sedikit lah. Ya. Kita terus pada skrin kita latihan boleh. HEX tu untuk kita punya 16. Tak pakai. 16. Ya, 16 tak pakai. Okey, jom kita move kepada soalan yang seterusnya. Okey, saya tunjuk dekat sini. Guys, ini dia soalan dia. Sebenarnya soalan ni daripada soalan objektif ya. Daripada objektif, tetapi kita tak pakai ya. Okey, so ada tu Safiah kata HEX tu untuk ICT. Siapa yang ambil ICT tu dia belajar kan HEX tu. Sebenarnya benda ni semua lah kalau kamu belajar programming ya, kamu belajar programming dalam pengaturcaraan ya, software nak buat programming, dia akan pakai benda-benda ni semua. Terutama binary number lah. Kan 01011110 semua kan. Terkejut saya. Okey. Per 16. Nampak tu geng-geng ICT dah masuk. Okey, tak apa, move. Alia Wani move. Guys, nampak? Apa maksud soalan ni? Soalan ni dia tunjukkan bahawa 2301 base 4 is equal to X base 7. Maksudnya apa? Memang totally tak boleh pakai kalkulator langsung. Ya, sebab base 4 dengan base 7 out of calculator punya function. So, yes, terima kasih. Kita mesti tukar pergi jumpa mak ayah. Nak kahwin dengan anak, nak ambil anak dia, bukan suka-suka, guys. Kena jumpa mak ayah dulu, nampak base 10. Ben 10. Lepas tu baru kita convert kepada base 7. Okey, bagaimana nak tukar kepada base 10? Ingat, nak tukar base 10 pakai kotak. Kita buat kotak. Okey. Kalau dulu saya kata macam teknik masuk postman. Tapi tak apalah, sekarang ni tak nak pakai postman, kita kata pakai kotak lah, senang. Ya. So letak kita punya kotak, letak je digit dia 2301. Sebab base 4 asalnya, so base 4. So kita mula daripada belakang, mesti mula daripada belakang. 4 to the power of 0, 4 to the power of 1, 4 to the power of 2, 4 to the power of 3. Kalau ada lagi digit, 4 to the power of 4, 4 to the power of 5 dan sebagainya. Ya. So ini sebab ada 4 digit je, sebab tu kita ada 4 kolom je. Kahwin lari, jangan, bahaya. Okey, so darabkan ke atas pasangan masing-masing 4 to the power of 3. Okey, tekan kalkulator masing-masing Saya nak jawapan je. Plus 4 to the power of 2 times 3 plus 4 to the power of 1 times 0. Times 0 tak payah tulis, tak apa. Confirm 0. 4 to the power of 0 is equal to 1 jangan letakkan 0 pula. Okey, what is your total number here? 177. Good. This is 177. Now this is on base what? Kita gunakan teknik ni, kita nak berjumpa mak ayah dia dulu, base 10. Okay, so this is your base 10. Right, bila kita dah dapat base 10, barulah kita boleh jumpa anak dia. Siapakah anak dia? Anak dia base 7. Gunakan teknik apa? Teknik yang paling saya katakan adalah teknik pembahagian berulang. So 177, 174 pula. 177 kita kena bahagi dengan what? Kena bahagi dengan 7 lah. Pembahagian berulang. Okay.
Okey, you ambil calculator macam biasa lah guys. Tukarkan base tu kepada normal function. 177 bahagi dengan 7 juga Pak. 25. Letak 25 dulu kat sini. Perpuluhan buang. So 25 you times dengan 7 you got what? 175. 175 dengan 177 the difference is 2. This is your difference. Baki you. Okay, the remainder. Ya. Yeah? Remainder. Okay, dan divide lagi dengan 7. 7 times 3 is 21 kan? Ya, yeah? So kita ambil 21, 21 pula. Ambil 3 lah. 3 times 7 is what? Is equal to 21. So 21 dengan 25, what is the difference? Is 4. Letakkan difference dia, which is the remainder. Okay, the remainder. Ya. Yeah? Then you akan divide lagi dengan 7. 7 dengan 0. 0 times 7 itu 0. 0 dengan 3. Difference is to 3. Now, baca daripada bawah naik ke atas, you got what? So, you got 3, 4, 2 base. Tada! Kita dah dapat jawapan akhirnya. Maksudnya apa? Kalau saya tanya 177 base 10. 342 base 7. Dengan kita punya 2301, it is equal number? So, ulang balik pembahagian berulang. Kita dah berulang-ulang tadi. Ya? So, this is an equal number. Sekali kita pergi pembahagian berulang lagi. Equal, dia sama. Tapi saya pernah tanya dengan pelajar saya kata macam ni. 2301, masa peringkat awal-awal dia orang belajar lah. Base 4, 2301 base 10, 2301 base 7. Semua ni boleh sebab dia digit dia bawah pada, nampak? Ni digit dia bawah pada 4. Ini digit dia bawah 10. Digit dia bawah 7. Saya tanya. Adakah dia mempunyai nilai yang sama? Walaupun digit-digitnya sama. 2301, 2301, 2301, tapi awas, value yang sebenarnya berbeza kawan. Berbeza Pak kata Aiman. Berbeza-beza. Ya, berbeza-beza. Kenapa berbeza-beza? Sebab bila kita convert 2301 base 4 into the base 10, sebenarnya value dia equal to 177. It is not equal to 2301, it is not equal to 2302 base 10 atau base 7. Value-nya lain-lain, bapaknya lain-lain, keluarganya lain-lain. Pergi cari orang lain lah kalau kata mak ayahnya tak sudi dengan kamu. Gitu cerita dia. Okey, boleh? Jom, ada kawan-kawan kita tanya dengan teknik pembahagian berulang, mungkin dia baru masuk. Okey, tak apa, kita tengok dekat sini. What is value of K? Sekali lagi guys, soalannya sama, cuma base yang berbeza, digitnya berbeza-beza. Nak buat apa? Mesti 8 nak lompat pergi kepada 5, tak boleh suka hati, tukar kepada base 10 dulu. Kawan, base 10 pakai apa? Pakai kotak. Jumpa mak ayah dia dulu, come on. Jumpalah kawan mak ayah. Kita gentle bro, Kita bukan nak main bercinta diam-diam kawan. Kalau betul engkau suka dengan aku, jumpalah mak ayah aku dulu. Gitu cerita dia. Kalau sukanya mak ayah kita, maka cerahlah masa depan. Kalau tak suka, kahwin lari lah jawabnya. Ida. Jangan ada di kalangan seni kahwin lari. Yang darab dengan kosong ni, kamu tak perlu darab pun tak apa. So, kamu dapat apa? Tolong saya sekarang dia dapat apa? Tukar kepada base 10 ni. Berapa kamu dapat ni? 1551 ya. Okey, 1551. So, ni base berapa guys? Ni base 10. Boleh 1551 base 10. Okey kawan. Kan saya kata tadi, kita boleh pakai kalkulator. Jomlah kita tunjuk kalkulator sikit lah. Kita tunjuk kalkulator. Dah habis lah rupanya. Okey, kita tunjuk kalkulator, team. Pakai kalkulator ya. Kita nak tunjuk pakai kalkulator. Right, 1551 kita nak pakai kalkulator. Tak zoom. Bergelap ni tiba. Okey, boleh ya. So, pastikan kamu tekan mode kalkulator kamu sampai dapat base ni. Dapat tekan nombor 3. So, dah keluar macam ni. Tapi kan kita punya 3017. Tengok dekat skrin jap. 3017 ni base apa asalnya? Base 8 kan? Jadi kalkulator kamu jangan pastikan dekat sini dah jadi O. Katalah kalkulator kamu bukan O, D. Kamu tekan pasti O sebab kamu base asal dia adalah O. Okey, kamu tekan 3017 sama dengan dulu. Ini maksudnya dalam base 8 lah. Nak tukar base 10 kan? Base 10 pakai apa? Pakai DEC ke, pakai bin ke, pakai HEX? HEX out terus. Kita nak pakai DEC, Decagon kan sisinya 10. Tekan je, tekan pak. Nah kawan, dia tukar 1551 terus. Kalau objektif, pakai kalkulator je lah. Tak payah pakai manual. Kalau objektif lah. Sekarang ni, okey, siapa yang tanya teknik pembahagian berulang tadi? Meh, kita jawab meh. Sekarang ni, bila kita dah jumpa mak ayah dia, kita dah boleh bahagi-bahagi dah. Nak sebut satu benda ni tak boleh ni, saya kira viral pula. Kalau kelas private ke kelas sama-sama lelaki je tak apa.
Okey, kalau base 10 ni kita nak tukar kepada apa? Kamu tengok K ni. K ni base apa? Case 5. Guys, base 5 tak ada dalam kalkulator tau. Kalau dalam kalkulator boleh pakai kalkulator. Okey? Yes, kalau kalkulator, kalau asas support kalkulator. Cuma nak faham juga tu ayat tu. Okey, kita nak tukar pada bahagi asas 5 ya, bahagi je dengan 5. Guys, bahagi jangan 5. Okey, nak tahu bahagi. Tadi ada pelajar tanya dengan Sir, macam nak tahu bahagi, tengok kalkulator jap. Sikit je tak apa, kita tunggu tolong dia orang. At least adalah sesuatu dia orang dapat belajar. Kan 1551 you bahagi je dengan 5. Dapat apa? 310.2 kan? 310.2. Point 2 tu buang. You ambil 310 je. Kat mana nak letak 310 ni? Okey, tengok dekat skrin balik. 310 letak je kat bawah ni. Sebab you bahagi nombor yang terdekat dia adalah 310. Baki tu you buang. Point 2 tu you buang. Kenapa nak buang? Tengok kalkulator balik. You nak tahu baki dia berapa? 310. You ambil 310. Buang baki Darab dengan 5. Dapat apa? 1550. Jadi 1550, tengok dekat skrin. 1550 dengan 1551, berapa beza dia? Beza dia tu maksudnya baki lah. Berapa baki dia? 1 kan baki dia. Kamu letak je baki dia kat sini. Keep repeating. Keep repeated until your end of the zero. Kita tak ada langsung dah digit dia. So kita bahagi lagi dengan 5. Dapat berapa kawan? 310 bahagi dengan 5. Dapat tepat-tepat 62 lah kawan. Betul tak? 62. Kalau ambil 62 tak ada perpuluhan kan? Tak ada perpuluhan, tak ada baki lah. Kamu ambil 62 darab dengan 5 dapat 310. Kalau tak ada baki, kosong lah baki dia. Boleh? Teruskan bahagi lagi dengan 5. Dapat apa ni? 62 bahagi dengan 5, you dapat berapa? Dapat 12.4, letakkan 12. 12 darab 5 berapa? 60. 60 dengan 62 berapa? Baki dia 2. Bahagi lagi dengan 5. Nampak? Dia macam HCF tu lah. GSTK, FSTB tu lah. So 2 darab 5 sama dengan 10. 10 dengan 12 berapa baki dia? 2 lagi. Bahagi lagi dengan 5. So dapat 0. 0 darab 5 dapat 0. Baik. Betul lah kan? Ya, letakkan 2 kat sini. So, macam mana dia punya bacaan dia daripada bawah frap naik ke atas. So, akhir jawapan kita lah 22201. Asas berapa ni? Sebab bahagi 5, asas 5. Kalau bahagi 7, asas 7 lah. Kalau bahagi 5, asas 5. So, para pelajar yang dikasih sekalian, kamu boleh okey, saya ada sediakan soalan-soalan dekat sini juga, tapi tak apalah sebab masa kesuntukan. Tapi nak screenshot boleh cuba guys. Macam ni saya overview sekejap sekali lalu. Kalau macam ni guys, apakah nilai digit 3? Siapa boleh ikut-ikutlah ya sebab saya nak cuba habiskan sekejap. Apakah nilai digit 3 dalam asas 10? What is the value of digit 3 in the base 10? So digit 3, ni dia bukan dia macam seolah-olah bila dia kata value of digit 3, dia macam pakai teknik kotak dia. Tapi kita tak mau tahu semua. Kalau pakai kotak, kamu tambah semua, dia nak 10 lah. Maksudnya asas 10. Kita cuma fokus kat sini je. Nak pakai kotak pun boleh, tapi kalau saya sesenaraikan je belakang. 6 kuasa berapa? 6 kuasa 0 yang belakang sekali kan? Kotak tadi kan? 6 kuasa 1. Ini 6 kuasa 2. Ini 6 kuasa. Last kali 6 kuasa 3. Tapi soalan ni dia tak nak semua. Dia bukan nak tukar asas 10. Dia nak hanya digit 3. Mana digit 3? Yang ni digit 3. Kamu fokus yang ni je. Boleh? Jadi darab yang tu je lah. Darab yang tu je. 6 kuasa 1 darab je dengan 3. Dapat 18. Maka jawapan kita adalah 18. Maksudnya 3 ni 10 tu sama dengan 18 dalam asas 10. Gitu lah cerita dia. Ni value dia. Okey, kita tukar 30 tukar kepada asas 10 tu dapat 18 ya. Macam ni penambahan. Penambahan sabar sekejap. Tengok ada soalan macam tadi tak? Macam ni guys, macam ni. Kalau macam ni kamu nak buat apa ni? Macam ni. It is given that 8M2 base 9 is a 3-digit number base 9 such that dapat find the value of M. Dalam asas 9 ya. Ni dalam asas 9. Okey. So apa yang you kena buat? Tular jadi tular pula jadinya. Okey. Apa dia? Kamu kena nampak pun dah tahu dah. Yang ini tukar dapat asas 10 kan, tapi ada M, kamu sangkutkan M nanti. Tukarkan 10 pergi kepada 9. Kan? Nanti kamu tengok yes, kita bahagi dengan 9. Ingat tak? 10 nak tukar kepada 9. Buat apa? Kita akan buat pembahagian berulang. So bahagilah 686 asas 10 bahagi dengan berapa? Base 9. Bahagi. Kamu compare. Tengok berapa dia nilai M kat situ. Boleh ya? Sir, ada 3 digit je. Bahagi je lah. Okey, bahagi. Tolong bahagi. 686 bahagi dengan 9 dapat apa? Dapat 76 76 you darabkan dengan 9 dapat apa? 684. So dapat baki 2 kat situ. Okey. Lepas tu you bahagi lagi dengan 9. 9 darab berapa dekat-dekat dengan tu? Dapat apa? 8 darab dengan 8 kan? So darab dengan 8 kan?
8 darab 9, 72 kan. 72 baki dia 4. Betul tak? So, bahagi lagi dengan 9. So, 0. 0 darab 9 sama dengan 0. So, baki dia adalah 8. Baca daripada bawah naik ke atas, you dapat 842 asas 9. Nah, tengok. Ni 842 by 9 atas 8. Apakah nilai M? Maka nilai M ni adalah 4 lah. Gitu lah. Tak susah pun guys sebab ni. Siapa yang sekarang ni yang tadi kata level 4, level 5, lepas ni dah tukar jadi asas 9, nombor 9 lah. Ya, InsyaAllah. Okay, so guys, ada masa lagi tak, Tim? Oh, kita nak sambung dengan NMAT. Sikit je. Yang ini you boleh pakai kalkulator sebenarnya. Saja pakai kalkulator dulu boleh. Asas berapa ni? Easy peasy. You pakai kalkulator. Tapi tak semua boleh pakai kalkulator kan? Sebab asas 2, 8 dengan 10 je boleh pakai kalkulator. Okey, ni asas 8. Tengok pakai kalkulator jap. Bila nak pakai kalkulator, sekali lagi guys, you mesti pastikan mode you mesti dalam base. Tekan nombor 3. Kalkulator bangsawan pun sama Kalkulator bangsawan pun sama. Lepas tu tambah macam biasa je. Pastikan O. Ni D kan? Tekan O. Oktagon. So tambah macam biasa. 4016 tambah dengan 3407. Dapat apa? 7425. Letak kat sini 74. Tengok dekat skrin balik. 7425. Asal apa? Asas 8 lah. Kan? Tekan kalkulator senang. Easy peasy. 7065 Saya dapat 7425 kan? Okey, kita tengok manual je. Last. 4016 asas 8. Kita nak tambah 3407 asas 8 juga. Okey, macam mana nak buat manual? Guys, simple je. 6 tambah 7 berapa? 6 tambah 7 berapa? Nak pakai manual ni, 6 tambah 7 berapa? 6 tambah 7, 13 kan? Biasa kita, kalau biasa asas 10, kita letak 3, letak 1 kat atas kan? Tapi sebab itu asas 10. Kalau asas 10, kamu ambil 13 tolak 10. Betul tak? Sebab 6 tambah 7 ni 13. Kalau asas 10, kamu tolak 10. Tapi ini bukan asas 10 guys. Asas berapa? Asas 8 kan? So, jangan tolak 10 sebab ni asas 8. Kamu tolak 8. 13 tolak 8 berapa? 5. Betul tak? 13 tolak 8 sama dengan 5. Jadi 5 tu dia macam satu package lah. Letak 1 kat atas. Faham tak? Ya? Sebab apa? Sebab dia anggap macam ni. Satu uncang ni ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi tadi 6 tambah 7, 13 kan? Ada baki lagi 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak? Jadi baki 5 ni kita akan letak kat sini. Yang 10, 8 ni dah komplit ni sebagai satu uncang. Kita akan tambah satu uncang kat atas tu. Okey, lepas tu tambah macam biasa. 1 tambah 1, 2, 2 tambah 0. Boleh kan? Kenapa 5 kat belakang? Sini 5, sini 2 lah. 0 tambah 4 sama dengan 4. 4 tambah 3 boleh tak? 7 boleh kan? Sebab dia kurang daripada 8. So, maka inilah jawapan kita akhir. Nampak? Kita pakai manual pun masih dapat jawapan yang sama juga. So, para pelajar yang dikasihi sekalian, Alhamdulillah guys. 7425. Sorry guys, terambil masa yang panjang sikit. Patutnya 45 minit yang kita janjikan. Terlebih masa, minta maaf. Pelajar NMAT kita akan jumpa pukul 6. Tapi kita minta buka video boleh tak? Semalam kita ambil untuk NMAT. Hari ini kita ambil untuk matematik lah. Kita buka video, masing-masing buat tanda 3. Selesai hari yang ketiga. Buat macam tu. Boleh? Okey, onkan kamera masing-masing. Jom. Yang ambil matematik tambahan, sekejap lagi kita jumpa pukul 6. Yang ambil math saja, you akan stop sampai sini. Esok kita akan jumpa pukul 5 petang. Jangan lupa tau, hari yang ke-7 nanti. You mesti full kan. Jom guys, buat macam ni guys. 3 guys, 3. Dan nak onkan mute ke? Unmute ke? Okey, saya akan unmutekan suara semua sekali. Boleh buka je suara you. You kecoh je lah hari yang ketiga. Lepaskan tension you. Sampai mak ayah you terkejut. Abang you terkejut. Kakak adik you terbangun daripada tidur. Boleh? Jom guys. Sebutkan 3 dalam kiraan 1, 2, 3. Jangan jari guys. 3. 3. Guys. Hari yang ketiga dah selesai. 3. Thank you, sir. So, terima kasih banyak-banyak Thank you, untuk sir. matematik. Ya, welcome. Kita jumpa esok. sir. Thank you. Pukul berapa esok? Thank you, sir. Pukul 5 seperti biasa. Yang Thank mana you, ambil NMAT, sir. kita PT jumpa pukul Studio the 6. best. Arigato, zemas. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam juga. Terima kasih. Okay, yes. Kita jumpa pukul 5 petang esok. NMAT pukul 6. Terima kasih.